Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Hilmi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, majlis diteruskan dengan ucapan pengenalan dan pemasyhuran risalah untuk kaum muslimin Jawi yang akan disampaikan oleh Dr. Roslan Abdul Jelani. Sebelum itu, izinkan saya untuk berkongsi pengenalan ringkas mengenai latar belakang beliau. Dr. Roslan merupakan seorang bekas pegawai tadbir dan diplomatik. Beliau pernah berkhidmat di beberapa badan kerajaan dan kementerian dan memiliki pengalaman luas melebihi 30 tahun dalam menzahirkan tanggungjawab mengenalkan wacana kepimpinan berakhlak dalam perkhidmatan awam berdasarkan kerangka pandangan alam Islam. Dr. Roslan memiliki sarjana muda dari Universiti Malaya, ijazah sarjana dalam pemikiran Islam dari ISTAK dan ijazah Dr. Falsafah dari RZS Cassis. Beliau kini giat menyampaikan kuliah dan syarahan bagi pelbagai tajuk dan idea besar mengenai kepimpinan, pengurusan, bahasa, sejarah, kebudayaan, falsafah, akhlak dan lain-lain yang diperoleh melalui khazanah pembendaharaan Islam dan kerangka pandangan alam Islam. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Roslan untuk menyampaikan ucapan beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Pada pagi ini sebenarnya saya diamanahkan oleh guru kita semua, Tan Sri Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas untuk memasyurkan buku Risalah Kaum Muslimin yang sememangnya kita tahu telah berjaya dijawikan, bukan masuk Jawi, berjaya dijawikan. Dia kalau orang utara masuk Jawi, maknanya khatan, telah dikhatankan. Tapi pada masa yang sama selalunya bila ada majlis pelancaran buku, selalunya suasananya begitu gerak gempita kerana yang diundang untuk merasmikan itu orang-orang besar yang punya gelaran tertentu dan sebahagiannya daripada keturunan diraja, dan agak janggal bila Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas meminta kita semua termasuk Profesor Wan, saya dan Dr. Khalif untuk memasyurkan buku Jawi ini. Itu satu perkara yang tidak pernah berlaku dalam sejarah pemasyuran mana-mana buku. Itu maknanya satu perkara yang sebenarnya memang patut dicontohi. Kerana kadang-kadang yang merasmikan itu pun tidak tahu apa-apa tentang apa yang dirasmikan. Itu satu perkara yang sememangnya biasa berlaku. Dan yang peliknya pada pagi ini, yang minta untuk dimasyurkan adalah orang yang tidak diingini berada dalam kerajaan. Itu satu lagi perkara yang pelik. jadi risalah kaum muslimin ini sebagaimana yang kita lihat, untuk makluman kita semua, dia merupakan salah satu kitab bahasa Melayu yang dikarang oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas yang menurutnya tidak akan mungkin dibenarkan untuk diterjemahkan dalam mana-mana bahasa. Itu salah satu pesan beliau. Ada 3 buku beliau dalam bahasa Melayu yang tidak akan dibenarkan sama sekali untuk diterjemahkan. Satu, kerana mengekalkan kecantikan bahasa Melayu yang sememangnya menuruti bahasa Melayu selepas berlakunya pengislaman. Dan bahasa Melayu itu adalah bahasa Melayu yang luar biasa dan perkataan-perkataannya ada perkataan-perkataan yang cantik-cantik, yang indah, yang dihimpunkan daripada semua wilayah-wilayah yang ada di dalam alam Melayu. Jadi ini salah satu bahasa yang menyatukan semua wilayah dalam alam Melayu dan istilah-istilah dan perkataan-perkataan yang dipilih untuk menjadi bahasa Melayu juga adalah istilah-istilah dan perkataan-perkataan yang indah-indah yang datang daripada semua wilayah yang mewakili alam Melayu itu. Sebab itu, Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas tidak membenarkan sama sekali bagi beliau jika sesiapa saja sama ada dari barat yang ingin mengetahui isi kandung risalah kaum muslimin ini, mereka perlu belajar bahasa Melayu. Dan sebagaimana yang berlaku pada satu ketika dahulu, dan mereka perlu tahu bagaimana untuk menulis Jawi. Sebab Jawi itu adalah satu
kepribadian orang Melayu. Dan Jawi itu adalah satu huruf yang kita guna pakai untuk menghubungkan bahasa Melayu itu dengan Al-Quran. Jadi bila kita bercakap bahasa Melayu satu ketika dulu, dia merupakan satu bahasa yang tidak terpisah sama sekali dengan Al-Quran. Malah bahasa Melayu itu sendiri diasuh dan dipupuk oleh Al-Quran. Cuma berlaku keributan dan berlaku satu bentuk perkara yang tidak diingini bila bangkitnya satu kumpulan yang disebut sebagai Angkatan 50 yang kemudiannya digelar sebagai Asas 50. Dan golongan-golongan ini yang sebahagiannya telah meninggal dunia dan sebahagiannya harus menjawab di hadapan Tuhan. Kenapa mereka tidak mahu tulisan Jawi diteruskan? Mereka sedang bergelut untuk menjawab persoalan itu di depan Tuhan nanti. Jadi itu satu perkara yang sememangnya menarik bila kita lihat bahawa keizinan Tan Sri Dr. Syed Muhammad Naqil Al-Atas untuk membolehkan kita menjawikan risalah kaum muslimin ini. Dan risalah untuk kaum muslimin ini, sebagaimana yang kita semua tahu, ditulis oleh seorang ilmuwan agung yang saya sendiri pernah gelarkan dalam satu sesi ucapan saya sebagai Qutbuz Zaman, sebagai kutub peredaran falak pada zaman ini. Itu Profesor Syed Muhammad Naqil Al-Atas. Tiada siapa yang mampu menandinginya, baik di sebelah timur maupun di sebelah barat pada ketika ini. Dan juga tiada siapa yang mampu menandinginya maupun di kalangan para ilmuwan di Timur Tengah. Sebab ada banyak perkara yang memulakan kita pasti bahawa beliau sebegitu rupa. Jadi bila kita melihat kepada ketukaan beliau, beliau adalah tokoh yang bagi saya menghiasi dunia dan segala isinya dengan segala kandungan ilmu dan hikmahnya. Dia adalah seorang tokoh yang mengajar kita supaya jangan peduli mana-mana manusia yang datang bergaya dan menyamar sebagai ahli ilmu, yang sebahagiannya datang daripada barat. Jangan peduli kepada mereka. Orang Melayu kita ini asyik mempedulikan mereka dan membayar habuan, memberi habuan yang begitu besar kepada mereka untuk mereka bercakap kepada kita tentang soal akhlak, tentang soal etika dan moral misalnya. Sedangkan mereka sendiri tidak tahu untuk beristinja. Itu salah satu perkara yang memangnya berlaku di kalangan orang kita. Kita terhegeh-hegeh memanggil mereka untuk memberitahu kita apa dia ini akhlak. Sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Sebab itu Profesor Al-Atas berpesan supaya jangan peduli orang-orang yang sebegini. Mereka hanya menyamar. Mereka hanya sekadar menyaru sebagai seorang ahli ilmu, sedangkan mereka tidak sebegitu rupa. Beliau juga berpesan supaya segala rencana dasar kehidupan insan sebagaimana yang ditengahkan dalam Al-Quran dan hadis tidak diingkari sama sekali. Ini yang menjadi intipati utama dalam risalah kaum muslimin. Beliau bagi saya umpama, dan bagi kita semua, bagi Profesor Wan sendiri sering ada menyebut bahawa beliau umpama pohon rendang, tempat kita semua berteduh, tempat kita mencari perlindungan, sebab kita diasak kiri, kanan, depan dan belakang oleh segala unsur pemikiran yang bercanggah dengan prinsip akidah kita. Sebab itu kita perlu ada satu tokoh yang seumpama pohon untuk kita mencari perlindungan dan mendapat segala bentuk manfaat daripada beliau. Dan dari satu segi, zauq ilmu, sebab ilmu yang ada dalam diri beliau bukan satu pengalaman biasa, pengalaman yang disebut sebagai zauq. Jadi zauq ilmu yang ada dalam diri beliau umpama akar yang tumbuh bersemi. Sebab itu, risalah kaum muslimin ini mengandungi segala bentuk ungkapan yang kita lihat begitu jujur dan begitu ikhlas, yang berakar tunjangkan kerangka tasawuf di peringkat yang tinggi dan berasaskan prinsip asas agama yang tumbuh subur dalam lubuk hati beliau yang paling dalam. Itu maka lahirnya apa yang dijodohkan sebagai sebuah karya yang dijodohkan sebagai risalah untuk kaum muslimin.
Semoga rahmat Allah selalu menyertai beliau. Semoga beliau kekal sepanjang rahmat itu kekal sepanjang masa bersama dengan beliau. Semoga kita doakan juga semoga pemikirannya diamati setiap masa, kerana apabila pemikirannya diamati dan dipelajari setiap masa, maka inilah yang akan membolehkan rahmat dan barakah Allah itu kekal bersamanya. Jadi kita membantu beliau supaya rahmat dan barakah ini kekal bersamanya dengan sentiasa mengamati dan menuruti segala bentuk pemikiran beliau. Sebab bagi kita semua, kita sudah pasti bahawa pemikiran beliau mencabar segala bentuk pemikiran-pemikiran luar yang dihadapi oleh kaum muslimin pada ketika ini, dan pada masa akan datang pun kita akan berhadapan dengan pemikiran-pemikiran sekular yang begitu mencabar ini. Jadi sebab itu risalah ini jelas mempertahankan keaslian Islam semenjak 1400 tahun yang lalu, ketika Islam ditanzilkan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita lihat bahawa risalah ini hanya mampu difahami oleh pembaca-pembaca yang budiman. Pembaca yang tidak budiman tidak akan mampu memahami segala bentuk isyarat, kerana risalah ini terkandung berbagai bentuk isyarat yang tidak akan mampu difahami oleh jiwa yang kasar, jiwa yang selalu cenderung kepada soal pangkat, kedudukan, dunia dan sebagainya. Jadi sebab itu risalah ini menariknya, dia mengajak kaum muslimin memahami perkara-perkara pokok yang belum pernah dipaparkan dalam mana-mana kitab agung sebelum ini. Yang mana kita tahu perkara pokok yang dibahaskan, yang ditentang dalam risalah ini adalah pemikiran dan kebudayaan sekular Barat. Oleh sebab itu, kita lihat bahawa segala hasil buah fikiran agung dalam risalah ini bebas daripada apa-apa bentuk keinginan dan desakan politik. Tidak ada langsung. Banyak buku-buku yang kita tulis ada desakan itu. Tetapi risalah kaum muslimin tidak ada langsung, malah bebas daripada apa-apa keinginan dan desakan politik. Sebab itu disebabkan oleh tidak adanya desakan politik, tidak adanya unsur-unsur yang menampakkan keinginan berpolitik, risalah ini begitu kaya dengan tamthilan, dengan qiyas, dengan bayan dan hujah-hujah yang menakjubkan yang berkait dengan prinsip tauhid yang mensyaratkan supaya segala ilmu dan segala tindakan kita sebagai kaum muslimin disesuaikan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, apa yang terkandung dalam risalah ini tidak mungkin dapat dibantah oleh seseorang pun, dan dia tidak mungkin diyakini oleh orang yang mempunyai akal fikiran yang waras dan akal fikiran yang salim, yang mempunyai hati nurani yang suci. Mereka tidak akan mungkin menyanggah dan membantah apa segala perkara yang dibangkitkan dan diketengahkan di dalam risalah kaum muslimin ini. Jadi sebab itu kita lihat apa yang dikhitabkan dalam risalah ini perlu difahami oleh kita semua, perlu kita yakini, kerana pesan-pesan yang ada di dalam kitab risalah ini adalah pesan-pesan yang bersifat kuli, yang tidak terikat oleh mana-mana batasan dunia. Ia juga berpunca daripada ilham yang sejajar dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi, secara umumnya kita lihat bahawa risalah ini menayangkan satu penyaksian secara utuh dan secara jernih yang di luar daripada jangkaan logik dan akal zihni, sehingga menzahirkan pada kita makna yang syumul dan kamil. Jadi segala keterangan dan makna yang terdapat di dalam risalah ini adalah makna dan keterangan yang begitu padat, yang dapat membantu akal kita untuk melihat dan memperakui kebenaran. Itu yang kita
akan mungkin dapat daripada risalah ini. Segala hujah dan kalimah disusun rapi bagi menzahirkan pedoman kepada kita semua serta boleh dimanfaatkan sejalan dengan aturan-aturan dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan yang terkandung dalam sunnah Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, untuk seseorang menerima kebaikan daripada kitab risalah untuk kaum muslimin ini, seseorang itu mesti disyaratkan atau dia juga pada dirinya mesti mensyaratkan pada dirinya sendiri persiapan ilmi dan rohani. Tidak akan mungkin risalah ini dapat dimanfaatkan dan segala intipati itu dapat diperolehi oleh diri kita tanpa diri kita sendiri mempersiapkan diri kita sendiri dengan persiapan ilmi dan rohani. Kenapa? Kerana kalam yang ditengahkan dalam risalah ini adalah sebaik-baik kalam yang terlalu berfaedah dalam memahami maksud kejadian kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sehingga akhirnya kita memahami bahawa kematian bukanlah satu yang bermaksud tragedi bagi kita. Itu yang diungkapkan dalam risalah itu. Tapi bagi kita, kematian merupakan pintu akhir gerbang kepada membawa kita kepada satu bentuk kebahagiaan yang kekal abadi. Itu yang kita hendak cari dan itu yang hendak kita capai, dan ada individu agung yang memberi pesan bagaimana untuk mencapai perkara tersebut. Jadi ini adalah satu pesan dan ingatan yang menghapuskan rasa gairah berahi kita kepada mana-mana pemikiran asing, terutama yang datang daripada kerangka barat sekular yang menjadi hijab kepada ru'yatul Islam lil wujud. Ketika intipati risalah ini dinukilkan, kaum muslimin rata-rata keliru dan rata-rata belum memahami apa yang diartikan sebagai sekularisasi itu. Sehingga pada masa kini pun setelah diulang cetak beberapa kali oleh pihak-pihak yang penerbit yang berlainan, masih sebahagian besar daripada kita tidak memahami dengan baik tentang apa yang disebut sebagai sekularisasi itu. Pensekularan. Termasuklah yang tidak faham ini, termasuklah sarjana-sarjana di universiti awam kita, termasuklah pemimpin-pemimpin kaum muslimin kita pada masa kini. Semuanya masih belum memahami tentang apa bahayanya pensekularan ini atau secularization ini. Inilah yang perkara yang deras nyata sekarang yang menjadi cabaran utama kita semua, yang masih belum sebahagian kita insafi bahawa itulah cabaran kita. Sebahagian besar kita belum insaf bahawa inilah musuh kita semua. Sebahagian besar kita masih terhegeh-hegeh untuk menjadikan pemikiran itu, mereka itu diserapi. Sebab itu saya sering katakan ini bukan colonization sebagaimana dahulu. Bila colonization, kita teramat tidak menyukai apa yang dilakukan dan segala bentuk peraturan yang ditetapkan kepada kita oleh penjajah itu. Tapi sekarang, dia persoalan yang berkaitan dengan pembaratan, pensekularan yang kita sendiri bersetuju dan memilih untuk menerimanya dengan lapang hati. Jadi saya rasakan ini bukan satu bentuk kolonisasi lagi, tetapi apa yang disebut di dalam risalah ini bentuk pembaratan dan pensekularan yang merangkap kita sehingga kita jatuh dalam ambang kekeliruan, kesamaran. Dan sebab itu ingatan-ingatan dalam risalah ini berfaedah dalam menyedarkan sifat lalai kita semua yang sering diulik oleh buayan sekularisasi sehingga tidak mempedulikan unsur-unsur penting pandangan alam Islam. Keadaan dan pembawaan kaum muslimin sebagaimana yang disebut oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Naqil Al-Atas, keadaan kita sekarang adalah seumpama yang sedang digenggam belenggu kafir. Itu keadaan kita sekarang.
dan ini dinyatakan secara jelas di dalam risalah, mengakibatkan kita semua, pemimpin kita, pendidik-pendidik kita, individu di universiti awam dan sebagainya, ahli-ahli korporat kita, tiada lagi rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tiada lagi rasa malu kepada Rasulullah SAW. Dan mereka tiada pula rasa malu pada seluruh makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini. Mereka merosakkan segalanya hanya untuk sekadar mengisi keperluan ekonomi, keperluan politik dan keperluan sosial yang diketengahkan oleh kerangka pandang alam sekular. Jadi disebabkan oleh kejahilan kaum muslimin, pandangan alam sekular malangnya diberi taraf yang paling istimewa pada masa sekarang. Sehingga kaum muslimin menjadi kabur, menjadi rabun tentang agamanya sendiri, tentang kesempurnaan dan kecantikan sejati Islam. Inilah yang dikisahkan secara tamsilan di dalam risalah oleh Profesor Said Muhammad Naqil Atas, kisah seorang wanita cantik yang sentiasa muncul di hadapan tingkap. Boleh dibaca cerita itu. Ini menggambarkan satu masa kita hanya memandang perkara-perkara luaran tetapi kita kabur dan rabun terhadap kesempurnaan asli dan kecantikan sejati Islam itu sendiri. Sehingga bila sampai satu masa, Islam itu ditinggalkan sedikit demi sedikit. Okay? Dan kita juga hanya terpesona dengan kecantikan luar yang terzahir dalam sejarah kita, tapi kita jahil tentang makna batin yang berkaitan dengan tamadun Islam. Dan inilah yang dikisahkan secara tamsilan tentang suami yang pada satu masa setelah lama bersama dengan isterinya, satu ketika melihat tumpuk tahi lalat di mukanya. Yang pada isterinya, itu sudah lama. Kenapa baru sekarang kamu dapat melihat benda ini? Itu menunjukkan kepada kecintaan kita sudah mula luput. Kita sudah menjadi dewa pada diri kita sendiri. Dan kita boleh berleluasa sesuka hati membuat perubahan mengikut kemahuan kita. Sejarah dianggap sebagai satu yang bersifat, satu perubahan yang bersifat terus-menerus. Dan ini dilakukan oleh insan, oleh kita semua, kaum muslimin. Dan bagi kita, kaum muslimin, rata-rata mengatakan bahawa perkara ini tidak dapat dielakkan. Atas pengaruh ini, kaum muslimin menjadi mungkir pada mitsaknya yang disaksikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu, melalui risalah ini, kita dapat faham bahawa dengan adanya mitsak, tiada lagi timbul persoalan mengenai apakah yang patut dicari oleh manusia di alam dunia ini. Tak ada persoalan itu akan kita bangkitkan. Kita sudah tentu akan yakin dan penuh faham selepas kita memahami tentang apakah implikasi mitsak itu. Setelah yakin tentang apa yang patut dicapai dalam dunia ini melalui pemahaman kita tentang mitsak, nescaya kita semua tidak ada lagi rasa gusar dalam hati kita tentang nasib kita nanti di sana. Dan tiada pula akan menjadi khianat kita pada segala prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana yang telah berlaku pada ketika ini, yang sebahagian besarnya telah mengkhianati prinsip dasar ajaran Islam. Sesungguhnya, risalah kaum muslim ini mengenangkan faham-faham penting dalam pengertian yang paling sempurna. Okay? Ini yang ada di dalam risalah kaum muslimin ini. Jadi risalah dengan membawa satu bentuk pengertian yang paling sempurna, risalah mengajar kita agar mempunyai peradaban yang tinggi dan memanfaatkan warisan ilmu Islam. Itu yang difahamkan oleh kita di dalam risalah ini. Sebab itu risalah ini bagi semua hendaklah dianggap sebagai satu kitab yang paling mustahak
dalam menyampaikan prinsip dasar Islam sebagai asas kepada zahirnya sifat pribadi Muslim yang terkaya dan tinggi budi pekertinya. Seolah-olah terdapat usul dalam risalah kaum muslimin ini. Apa usulnya? Usulnya agar kaum muslimin berusaha untuk mengekalkan dan meneruskan sejarah dan kebudayaan Islami dalam masyarakat Melayu. Itu apa yang diusulkan dalam risalah. Ada disebut bahawa kaum muslimin telah merubah istilah-istilah maupun makna-makna dalam satu istilah. Jadi tidak mungkin kita akan dapat membawa dan meneruskan sejarah dan kebudayaan Islami itu jika ini berlaku kepada kita semua. Dan jika ini yang kita mahukan. Institusi-institusi yang diamanahkan untuk membangunkan bahasa Melayu, mereka lah yang merosakkan bahasa Melayu. Jadi istilah-istilah maupun makna-makna dalam satu istilah perlu juga kita kekalkan dari segi keasliannya menurut sebagaimana cara dia diasuh oleh Al-Quran. Jadi istilah-istilah rohaniah tidak lagi merujuk kepada perkara-perkara rohaniah. Istilah seperti sedekah merujuk kepada keuntungan duniawi. Sebagaimana juga zakat. Semakin banyak zakat, kononnya sebagian banyak untung akan kita perolehi. Bukankah itu menghilangkan elemen-elemen atau unsur rohaniah daripada istilah yang sememangnya telah rohani sifatnya. Jadi pada masa yang sama juga kita banyak mengganti istilah-istilah lama yang kononnya telah lama, yang ganjil, yang janggal, yang asing dengan kita gantikan dengan istilah-istilah baru yang kita tidak sedar dia lebih asing. Istilah-istilah dari barat yang diterjemahkan sehingga menjadikan istilah-istilah dan perkataan kita ini konon-kononnya seolah begitu miskin dan tidak boleh menyampaikan maksud, misalnya cekap dan berkesan, sehingga kita terpaksa menggunakan istilah efisien dan efektif. Itu satu benda yang sememangnya menunjukkan kita ini begitu jahil dalam keadaan kita menilai istilah-istilah yang telah sedia dibangunkan dalam ketika berlakunya pengislaman. Sehingga kita menggantikan istilah-istilah asli yang muncul daripada Al-Quran dengan istilah-istilah yang begitu menjadikan kita jauh daripada Al-Quran. Keadaan ini merosakkan pemikiran kita semua. Pemikiran kita menjadi kacau bilau. Dan kenyataan mereka tentang satu perkara penting, kedengaran seperti ungkapan pencakapan orang yang gila, yang meracau. Itu yang berlaku bila kita lihat ucapan-ucapan oleh bapa-bapa menteri kita. Dia seperti meracau-racau. Ada yang meracau bercakap tentang soal pendidikan. Ada yang meracau bercakap tentang soal kebudayaan. Jadi ini semua maknanya mereka ini tak ubah seperti orang gila yang tidak tahu apa yang dicakapkan olehnya, apa yang diungkapkan olehnya, dan mereka tidak tahu bahawa kesannya begitu besar. Kesan meracaunya itu akan memberi kesan yang besar kepada umat Islam, kepada kaum muslimin semua. Jadi sebab itu kita tidak boleh sesuka hati memberi makna berlandaskan kepada apa yang kita suka, berlandaskan kepada apa orang politik kita suka, berlandaskan kepada apa yang negara kita suka, dan berlandaskan kepada apa yang orang barat suka. Jadi kemahuan barat tidak patut menjadi asas untuk kita pasrahkan diri kita. Banyak perubahan yang berlaku di barat menunjukkan bahawa mereka tidak memahami tentang apa itu hakikat. Disebabkan oleh mereka tidak tahu apa itu hakikat, bagi mereka perubahan itu adalah hakikat. Jadi sepanjang masa kita perlu berubah. Apa saja perlu dirubah? Sistem akhlak kita, sistem nilai kita, tentang tujuan dan matlamat hidup kita, soal pendidikan, semuanya perlu diubah. Dan kita kaum muslimin pun sama seperti mereka.
Kita ikut saja apa yang mereka mahu. Sedangkan mereka sendiri tidak faham banyak hal penting. Seperti apa? Seperti mereka tak faham apa dia kebudayaan. Sampai sekarang masih mencari-cari, menulis-nulis dan mencari jawapan tentang apa dia kebudayaan. Mereka tak faham apa dia kesenian. Kesenian bagi mereka sehingga sampai membogelkan seseorang manusia. Itu seni bagi mereka. Mereka tak faham pun. Kalau sebegitu seni bagi mereka, mereka tak faham. Kesenian bagi mereka sehingga menjadikan kita kurang masa kita dengan Tuhan. Itu bukan seni. Jadi mereka juga tidak faham tentang sejarah. Jangan bercakap tentang sejarah kepada kita. Jangan kita mengikut saja apa saja cakap mereka tentang apa yang dikatakan sebagai sejarah. Dan lebih-lebih lagi, bagaimana mereka boleh memahami tentang agama? Mereka sendiri bukan orang yang beragama. Mereka sendiri tidak faham tentang agama mereka sendiri. Mereka tak layak sekalipun untuk bercakap tentang agama Islam. Sebab agama Islam hanya layak diperkatakan oleh individu seperti Al-Ghazali, seperti Junaid Al-Baghdadi, seperti Abdul Rahman Jami, Abdul Karim Jimni, Ar-Raniri, oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Sebab mereka ini merasai, mempunyai zauq tentang Islam itu. Pengalaman itu mengalir keseluruhan diri mereka. Mereka boleh bercakap tentang Islam. Jangan mendengar kata, jangan membayar berjuta-juta ringgit kepada orang-orang luar untuk memberitahu kita apa dia Islam. Apa dia kebudayaan Islam. Apa dia kesenian Islam. Jadi, pemikiran moden sekular ini, kita perlu faham. Kita perlu faham bahawa dia tidak ubah seperti dalam perkataan bahasa Arab, sarab. Dalam Al-Quran disebut sarab, fata morgana, yang nampaknya berkilauan di atas hamparan tanah lapang. Tetapi dia bukannya air. Dia bukannya menghilangkan kehausan kita. Dia semakin menjadikan kita haus. Semakin kita terdorong kepada pemikiran itu, semakin kita menjadi kaum yang kehausan. Seperti sebab kita ditipu oleh mereka, oleh pemikiran mereka. Oleh sebab itu, antara intisari nasihat dalam risalah ini adalah supaya Muslim tidak terjerumus dalam golongan yang tidak mengenali makna tamadun. Dan dipesan juga supaya kita tidak terjerumus dalam golongan yang tidak mengenali tata susila peradaban. Itu dipesan dalam risalah itu secara langsung. Kaum muslimin patut mengembalikan kemuliaannya. Bagaimana untuk mengembalikan kemuliaan kaum muslimin yang ketika ini terumbang-ambing dan tidak begitu mulia pada masa sekarang? Untuk mengembali kemuliaan kaum muslimin, maka mereka perlu mula menuntut ilmu mengikut maratib yang betul. Sekarang kita menuntut ilmu juga. Tapi kita menuntut ilmu bukan atas maratib yang betul. Jadi itu yang menyebabkan kita kacau bilau. Tidak tahu kedudukan suatu pada tempatnya. Dan kita patut faham jika ilmu itu dituntuti mengikut maratibnya yang betul, itulah benih kemuliaan. Inilah yang menjadikan kita mulia sebagai kaum muslimin. Jadi, kita juga perlu faham bahawa quwwah akal kita atau quwwah alimah kita, fakulti yang paling tinggi dalam diri insan, perlu dizahirkan sepenuhnya. Potensi pada quwwah itu perlu dizahirkan sepenuhnya. Darjatnya ditingkatkan dengan diserapkan dengan pelbagai-bagai bentuk ilmu yang benar yang dikategorikan sebagai ilmu fardu ain. Itu yang patut kita buat. Dan ilmu-ilmu yang datang daripada Al-Quran, daripada Rasulullah SAW dan daripada para awliya kita. Itu yang dapat mengangkat darjat quwwah alimah kita atau mengangkat darjat akal kita. Intipati ilmu hendaklah semestinya
seperti emas yang tidak akan sama sekali bercampur baur dengan apa-apa unsur yang dipanggil sebagai kelikir atau unsur-unsur lain yang nampaknya keemasan tetapi dia bukanlah emas pada hakikatnya. Itu cara kita membina dan mengasuh akal kita. Berhati-hati. Kadang-kadang ada ilmu yang seperti ilmu. Ada emas, ada benda yang warnanya saja keemasan. Tapi dia bukan emas. Dan kita mudah terpesona dengan perkara-perkara yang membawa sifat keemasan tetapi bukan emas. Itu kaum muslimin sekarang. Jadi, sebab itu, martabat kaum muslimin hanya boleh ditingkatkan jika mereka ada kesedaran yang sebegini. Mereka hendaklah berusaha, bersungguh-sungguh supaya kita semua ni menjadi satu kaum yang betul-betul berlainan dengan mana-mana kaum yang lain. Okay? Kaum muslimin bagi saya, dia mesti menjadi seperti kayu cendana. Atau dalam bahasa Arabnya, ud. Berbeza dengan kayu-kayu bakar yang lain. Okay? Kayu-kayu bakar yang lain hanya sekadar akhirnya menjadi arang dan tidak memberi apa-apa bau. Baunya tengit. Tetapi ud, dia berbeza dengan jelas berbanding dengan kayu-kayu yang lain yang dibakar juga. Tapi ud ini, dia semakin dibakar, semakin harum baunya. Semakin dicabar kaum muslimin ini, semakin terselah kepribadian mereka sebagai kaum muslimin. Ini yang kita hendak jadikan diri kita. Maknanya, harum itu akan semakin dikeluarkan jika dia semakin dibakar. Baik itu cabaran bagi kaum muslimin dengan ilmu yang ada pada mereka tidak memberi apa-apa kesan kepada kita semua. Cabaran itu malah akan menampakkan secara sepenuhnya kewibawaan kita sebagai kaum muslimin. Dan ini tidak akan mungkin kita dapat capai. Ciri-ciri yang sebegini tak akan mungkin dapat dicapai jika kita sebagaimana kita sekarang. Okay? Kita tak akan mungkin dapat mengatasi cabaran pemikiran barat itu kita jika hidup kita ini selaras mati. Hidup, kaum muslimin hidup, tapi seumpama mereka sedang mati. Itu kaum muslimin sekarang. Jadi, maksudnya, semakin berhadapan kita dengan cabaran moden, semakin soal ketuhanan tidak terpisah dari diri kita. Okay? Kaum muslimin diingatkan oleh Tan Sri Profesor Said Muhammad Aqil Al-Atas dalam risalah kaum muslimin, diingatkan bahawa kebahagiaan yang abadi dan kesejahteraan yang kekal merujuk kepada perkara-perkara dalaman, perkara-perkara batin, bukan perkara-perkara hayawani, bukan perkara-perkara yang bersifat syahwaniyah dan bukan perkara-perkara yang diasap oleh sifat dengki, hasad, ghadabiyah itu. Keadaan bahagia seseorang tidak merujuk kepada berjayanya kita menjatuhkan seseorang yang lain. Kebahagiaan bukan merujuk kepada soal yang sedemikian. Walaupun kita gembira pada seketika kita menjatuhkan orang itu bukan kebahagiaan. Malah dia menjadi penderitaan yang abadi kepada kita nanti di sana. Ini diingatkan oleh Profesor Said Muhammad Aqil Al-Atas di dalam risalah itu. Jadi, bagi beliau, melalui risalah yang dinukilkan olehnya, kebahagiaan itu merujuk kepada soal yakin. Kebahagiaan itu merujuk kepada soal iman, soal rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kebahagiaan. Dan ini dapat dicapai jika setiap Muslim dapat melaksanakan sebaik-baik perdagangan. Dan bagaimana untuk melaksanakan sebaik-baik perdagangan? Manfaatkanlah modal diri yang Tuhan perhutangkan kepada kita itu. Itu cara kita mencapai atau melaksanakan perdagangan yang sebaik-baik perdagangan. Tidak ada kehinaan menimpa bagi kita semua. Kecuali diri kita adalah penyebabnya. Itu juga disebut di dalam risalah bila Profesor Said Muhammad Aqil Al-Atas
menyentuh tentang masalah dalaman kaum muslimin. Masalah kaum muslimin, bila kita lihat, kehinaan yang menimpa kaum muslimin sekarang disebabkan oleh diri mereka juga. Kita ini masing-masing menjadi akibat dan penyebab kepada akibat yang lahir itu. Diri kita yang memilih secara rasmi untuk membawa rasmi lalat. Atas makanan baik kita hinggap, atas makanan jijik kita hinggap, atas najis kita hinggap, atas makanan baik kita. Itu yang kita pilih. Kita tidak memilih rasmi lebah yang sentiasa ingin hinggap pada benda-benda yang baik-baik saja. Itu pilihan kita sekarang. Kita nak bercampur bau. Kita nak pandangan ala Islam, tapi kita nak juga memuja pandangan alam sekular barat. Bukankah itu rasmi lalat? Kan? Atas najis kita hinggap, atas makanan baik kita hinggap. Jadi, diri kita sendiri memilih pemikiran yang batil. Jangan salahkan orang barat. Orang barat hanya menyajikan saja batil itu. Kita yang ingin terhegeh-hegeh, begitu tamak halaba, gelojoh untuk pelahap, dengan penuh pelahap, untuk memakan makanan yang dihidangkan oleh barat itu. Itu pilihan kita. Jangan salahkan orang lain. Itu pilihan kita. Diri kita sendiri memilih untuk mengikut milah Yahudi dan Nasrani. Diri kita. Jangan salahkan orang lain walaupun akhirnya kita bercempera kerana kita telah hampir ke lubang biawak. Tapi apa yang kita boleh buat? Itu pilihan kita sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Jadi mereka sendirilah yang berpenat lelah berusaha hanya sekadar mengisi kemauan hayawani kita sendiri. Kita tak nak buat benda-benda untuk benda yang di luar daripada itu. Hanya sekadar mengisi keperluan hayawani. Itu pilihan kita. Dalam ekonomi, dalam politik dan sebagainya. Dalam kerajaan. Jadi, bagi saya, adalah menjadi satu malapetaka besar bagi kita kaum muslimin jika kita biarkan hidup kita ini jahil meraba-raba. Jangan biarkan hidup kita ini jahil meraba-raba. Munda-mandir tanpa keyakinan. Dan munda-mandir dalam memahami makna kehidupan. Sering mahu merubah jalan pemikiran kita. Semata-mata mahu berada dan duduk bersama dengan kebudayaan dan pemikiran barat. Sebab kita menganggap sekarang ini apa saja unsur dalam pandangan alam Islam dan apa-apa unsur yang telah terpapar dalam sejarah kebudayaan Islami tidak ada nilai bagi kita pada masa sekarang. Dia tidak lagi membolehkan kita membangun sebagaimana orang barat. Itu orang kita sekarang. Anggapan orang kita. Sebab itu, untuk kita faham sebaiknya, bagi saya, risalah ini memimpin kita agar tidak terjerumus dalam kejahilan dan kekeliruan yang hina selama hayat kita. Jadi jangan selama hayat kita, kita sentiasa seperti orang yang hina. Seperti orang yang jahil, yang sentiasa perlu kepada pemikiran orang lain. Sedangkan pemikiran kita sendiri begitu kaya dan asli sifatnya. Dan ini disebabkan oleh kenapa? Kenapa kita membiar kita dihina sebegitu rupa? Sebab kita tidak bersungguh-sungguh secara ikhlas mengamali, mengamati dan tidak begitu berwaspada tentang apa yang kita hadapi sekarang. Kita tidak begitu rajin ingin mengamati segala bentuk pemikiran Profesor Said Muhammad yang ke atas pada masa kini. Kita mudah rasa jemu disebabkan oleh kita beranggapan ia tidak mengena dengan soal pembangunan dan soal kemajuan pada masa kini. Mereka tidak nampak. Hati mereka tidak nampak di mana pemikiran ini memberi satu makna yang jelas kepada kemajuan dan pembangunan. Jadi sebab itu, sebagai akhir kalam, berkat rahmat-Mu, Ya Allah, berilah hati kami ketenangan dalam selalu mengingati-Mu
di dalam setiap tarikan nafas kami. Berilah kami anugerah dengan selalu ingat pada pesan dan suruh Nabi dan segala ingat pada pesan seluruh awliya yang berilmu luhur. Jangan engkau jadikan agama bagi kami sekadar pakaian. Ya Allah, bimbinglah kami selama hidup di dunia ini dengan selalu mengambil berat segala ajaran yang engkau tanzilkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.